Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, kita bercakap sekali lagi dalam ruangan ini. Kita akan memperkatakan suatu cerita, suatu kisah bagaimana yang terjadi pada zaman revolusi perindustrian dahulu di barat, yang mana pada waktu itu kasut mula dicipta dan orang mula pakai kasut di Eropah pada waktu itu. Jadi seorang pengusaha kilang kasut ini, dia beritahu kepada pegawai pemasarannya, kamu pergilah ke pulau sebelah sana, kamu pergi tengok di situ, kamu cuba buat survey ataupun buat kajian sesuai ataupun tidak. Kita nak buka kilang kasut di pulau tersebut, kita nak jual kasut kepada mereka, dan kamu buatlah laporan setelah kamu pergi menyiasat. Maka pegawai pemasaran ini pun pergi. Setelah dia pergi, dia balik, dia bagi tahu kepada tokenya, bosnya. Dia kata, tuan, kita tak boleh nak buka kilang kasut di sana, sebab orang di sana tak pernah kenal apa itu kasut. Orang di sana tak pandai pakai kasut. Macam mana kita nak buka kilang kasut, nak jual kasut kepada mereka? Bosnya tersenyum. Bosnya kata, terima kasih. Okey, sekarang saya arahkan kawan kamu yang seorang lagi itu pergi. Maka kawan itu pun pergi. Orang yang kedua itu pun pergi. Sampai ke sana, memang dia lihat tak ada orang jual kasut, tak ada kasut, orang tak berkasut di sana. Dia pun balik. Setelah dia balik, dia beritahu kepada bosnya. Dia kata dengan penuh bersemangat, bos, kita sekarang mendapat peluang yang besar. Orang di sana tak kenal apa itu kasut. Kita beritahu kepada mereka kepentingan pakai kasut. Kita ajar mereka bagaimana nak pakai kasut. Kita buka kilang kasut. Kita jual kasut. Kita akan jadi pengusaha kasut yang hebat di sana nanti. Bosnya senyum. Bos kata, orang yang seperti inilah yang aku inginkan di dalam syarikat,ku untuk memasarkan barang tersebut. Apa bezanya adik-adik sekalian? Pemikiran orang pertama dengan pemikiran orang kedua. Kedua-duanya mungkin lulusan PhD dalam bidang pemasaran. Kedua-duanya mempunyai ilmu berkaitan dengan pemasaran. Tetapi mengapa mereka berdua lain keputusannya? Itulah yang dikatakan cara berfikir. Orang pertama, orientasi pemikirannya, cara berfikirnya ialah dia melihat kepada apa yang terjadi dan melihat apa yang ada itu sebagai masalah. Maka dia beritahu bahawasanya kita tak boleh jual kasut kerana orang tak kenal itu kasut. Tetapi pemikiran orang yang kedua, inilah dia yang dinamakan orientasi pemikiran positif. Orientasi pemikiran merebut peluang. Orientasi pemikiran berfikir cara luar biasa. Walaupun orang tak kenal kasut, orang tak tahu pakai kasut, inilah dia peluang. Peluang untuk kita ajar mereka, peluang untuk kita pasarkan kepada mereka kasut. Akhir sekalinya ialah kita akan berjaya, dia kata, kalau sekiranya kita membuat perkara yang kita fikirkan positif tersebut. Begitulah pelajar-pelajar khususnya dalam dunia pembelajaran. Pelajar-pelajar sering berdepan dengan masalah, sering berdepan dengan cabaran. Kadang-kadang masalah dalam keluarga, masalah dengan guru-guru, masalah dengan kawan-kawan. Maka jangan jadikan masalah itu sebagai penghalang kepada langkah kita untuk terus berjaya. Jadikanlah masalah itu sebagai sebab untuk kita memperolehi kejayaan. Jangan kita berfikir kepada orientasi masalah, tetapi kita mesti berfikir berorientasikan peluang. Kerana orang yang berjaya itu ialah orang yang pandai merebut peluang yang ada.
Kalau sekiranya fikiran kita negatif, maka kita tak fikir tentang peluang. Kita fikir masalah, masalah, masalah. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Lain kali, lain kali, lain kali. Akhir sekali kita tak berfikir untuk berusaha. Tapi kalau kita dapati benda itu payah, tapi kita nak juga, kita akan cari jalan. Cari jalan. Akhir sekali dapat kita ketemui jalan tersebut. Akhir sekali kita dapat cara yang terbaik. Akhirnya kita memperolehi yang selama ini kita tak jangka kita dapat. Matematik kita lemah umpamanya. Kalau negatif, kita kata pada diri, tak boleh, aku lemah, memang tak boleh berjaya. Tapi kalau fikiran kita positif, okey, memang aku gagal, tetapi bukan aku yang gagal, tetapi matematikku saja yang gagal. Ini bermakna aku boleh berusaha untuk membaiki kegagalan tersebut. Memang aku gagal matematik, tapi itu peperiksaan yang dulu. Sekarang aku nak ubah cara aku belajar, mungkin aku boleh berjaya. Itu dia orang yang positif, sentiasa memikirkan peluang, bukan memikirkan masalah. Jadi kesimpulannya, pelajar-pelajar yang dihormati sekalian, kita tidak ada pilihan lain. Pilihan yang ada pada kita, setiap apa yang terjadi, kita mesti lihat dalam perspektif yang positif, perspektif peluang, bukannya dari perspektif masalah. Selamat maju jaya, selamat menjadi orang yang berfikiran positif, orang yang berubah ke arah merebut peluang, bukannya merintis kerana ada kesusahan dan masalah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.